Wah, cantik tu. Okey, cantik. Cuma aku tak tahu macam mana nak copy link kat situ. Cuba kau pergi dekat Facebook, kau cari Spread Salam. Kau copy kat situ kalau kau record video. Okey. Lepas tu aku terus tekan apa nanti lepas ni? Lepas tu aku terus tekan. Dah live kan? Tinggal tekan finish lah kalau ni. Tak, sekarang aku sekarang. Bila ni dah live kan? Ada. Biar je lah. Biar je lah. Copy tak benda tu. Aku copy link. Aku masukkan. Moderator kita. Jalan kan? Tekan je lah. Dah, boleh je dah. Start lah biar Boleh. Itu tak gol lah tu. Itu tak gol. Boleh salam. Ini kameraman datang ni. Kita kat live buat bola. Lambat lah internet hari ni. Dalam bukan ada. Dalam bangku. Habis dah. Ada rasa ada lah. Kat mana? Entry. Ada. Oh, dia tu. Confirm. Dalam Ada. office ada tau.
Jangan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjadikan supaya kita penuh ataupun saya ikan ini penuh semua meja-meja kita ada. Walau macam mana pun kita akan mulakan sesi kita ini, walaupun ini bilangan yang kita ada tidak seramai dengan bilangan pada hari yang baru tadi. Dan saya hormati Timbalan Nazir MUP yang hadir pada malam ini dengan barisan IJK MUP Masjid IJK Perdana dan ahli-ahli karya Masjid IJK Perdana yang pastinya mengikuti bahawa kita akan ada satu forum perdana pada malam ini. Sebelum saya lepaskan kepada moderator kita, hari ini kita akan bersama dalam forum perdana ini yang akan dimoderatkan ataupun dijalankan oleh Tuan Haji Syahrul Nizam. Tuan Haji Syahrul Nizam dalam panelnya kita mana ni? Ustaz Zul Pandan. Saya pertama kali jumpa Ustaz Zul, ya. Dan Cik, betul saya sebut Cik, ya? Dia Rizal Hilmi, ya. Pasti ini adalah pengikut anak-anak muda kita. Bila saya teliti kat Wikipedia, ianya adalah sama dengan anak sulung saya. Boleh panggil ayah. Si Rizal Hilmi isteri saya sebelah anda, ya. Itu ibunya. Untuk tidak berlengah masa, topik kita adalah topik yang menarik. Ianya suatu yang pasti menyentuh setiap kita, sama ada kita anak muda ataupun kita ibu dan bapa. Ini adalah suatu trend semasa. Anak-anak kita pastinya terikut-ikut dengan hiburan semasa. Ia menjadikan satu cabaran kita pada masa kini. Dan kita pohon nanti para panelis kita akan mengulas berdasarkan soalan-soalan yang akan dibentangkan oleh moderator kita. Dengan tidak berlengah masa lagi, saya persilakan moderator kita berada di pentas dan panelis Ustaz Zul berada di pentas dan Cik Rizal Hilmi berada di pentas. Persilakan. Dalam kan? Dah kan? Dah okey dah kan? Dalam okey? Dalam. Okey, biar. Okey, jemput. Terus. Jadi silakan. Nanti saya lepaskan. Moderator kita tak sabar-sabar lagi. Sebab siang tadi dia lah yang mengecoh, yang mengecohkan suasana kita. Alhamdulillah suasana. Okey, saya dengan tidak berlengah lagi melepaskan kepada moderator kita untuk terus mengecohkan lagi. Kipas kuat siap ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang kita radikan Al-Fadil Ustaz Zul Pandan, Ustaz Zul Kufi Ahmad, takut dia ada banyak sayang Ustaz Zul lah. Jadi saya lebih selesa panggil Ustaz Zul Pandan. Nanti itu dia punya brand name sekali, ya. Jadi kalau nak search Ustaz Zul Pandan lah. Yang di sebelah ujung sana tu Cik Puan Siti Nurhaliza, Puan. Cik Puan. Kata Cik Puan tu satu cara panggilan yang lebih hormat tu, ya, sebagai seorang wanita. Saya belajar tu kat Toastmaster. Saya tengok. Pagi tadi ramai penuh ni, 1000 lebih. Saya bukan seorang jurubicara yang formal, saya sebenarnya seorang jurubicara yang jurukecoh, jurukecoh sebab boleh bersuara. Kita boleh buat santai lah, saya panggil sembang raya je. Ustaz Zul ni memang ustaz lah, tapi dia agak rock juga. Mesti dia jadi ustaz. Kalau tak jadi ustaz, saya rasa dia boleh jadi penyanyi lah. Dia boleh gantikan Awi.
Saya kenalkan sikit Ustaz Zul ni dia ada seorang mudir, mentua Mahat Quran, Quran Al-Syafi'i dekat, kalau saya Taman Kata Di Taman di Ampang, di Ampang. Kasih Permai Ampang. Saya cuba cari wiki, Ustaz tak jumpa banyak Facebook saya ada. Tapi Cik Puan Heliza ni kalau nak tahu agak semua benda ada dekat Wikipedia. Dia di sekolah kat mana. Beliau merupakan seorang penyanyi, pelakon, penceramah, pengacara TV, pakar motivasi dan juga seorang certified professional image consultant. Betul? Jadi pakai pun dia takut sikit dia kata dia tak betul apa semua. Jadi tanpa buang masa, saya bila nak buat forum ni, saya tengok juga forum tu kenapa. Kadang-kadang kita biasa nak buat forum tu jadi macam, saya tanya satu soalan ke Ustaz ceramah setengah jam, dia jadi ceramah juga. Pada saya sepatutnya forum tu saya cakap 2-3 patah, jadi Ustaz cakap sikit dan semua orang boleh bertanya. Okey, malam ni saya dah letak kat situ FB Live, just in case kalau ada soalan daripada orang yang tak dapat tanya, dia boleh tanya dekat sini. Terus boleh passing soalan dekat kita. Dia boleh check kat sini spread salam 360 ya. Okey, tanpa ingat kita terus dengar. Sekarang pendapat singa okey dari sini. Soalan kat sini. Sebelum komen sekarang proposal 8.22. Sepatutnya kita akan berhenti pukul 9.30 dan kita akan pergi solat Isyak dan setelah 8.40 kita solat Isyak. Kita terpaksa azan, kita stop dan kita sambung balik sampai 9.30 dan kita beredar untuk solat Isyak Jadi saya teruskan pada Ustaz Zul untuk berikan sikit kalimah pasal topik kita pada malam ini. Apa topik ni? Topik kita tak cakap lagi topik, sorry. Okey, satu benda saya minta maaf tadi, kalau Heliza tengok dekat luar ni banyak sangat Ustaz Zul punya gambar. Cik Puan kita tak ada gambar, kita ada 2 kat depan, itu sebab terlambat Tapi dalam media sosial kita orang bagilah, bagi tahu sebab tak sempat dah ada print. Tajuk kita basically hiburan dan anak muda. Macam saya ada 4 orang anak perempuan, 2 anak lelaki yang kecil pun dia suka menyanyi kan. Dia kata baba my hobby singing. Dan ada yang seorang pun dah nak masuk universiti, dia pun dia suka dengar lagu. Jadi kadang-kadang dia saya mengerti. Saya pun kadang tak boleh nak tegas sangat, tak boleh nak rang sangat. Kadang-kadang kita nak tahu. Macam ada orang kata muzik dan anak muda ni tak boleh nak dipisahkan. Tapi kita nak tahu apa yang boleh. Sesiapa boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya marilah kita sama-sama memanjatkan syukur pada Allah. Dan Allah SWT sebut dalam surah Ali Imran, huwal ladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Allah ni cipta dalam rahim. Macam mana dia kehendaki, dia patentkan manusia itu sejak dalam rahim. Maksud dia manusia ni tak sama. Walaupun nampak kulit mereka sama, wajah sama, bagaimana adik-beradik, tapi mereka punya DNA, attitude, behavior mereka tidak sama. Lain. Howard Gardner dia ada sebut dalam bukunya Seven Intelligence, tak saya. Howard Gardner ni seorang ahli psikologi. Dia kaji tentang human behavior. Dia tunjukkan bahawa manusia ada 7 intelligence. Ada 7 kecerdikan yang berbeza. Salah satu yang saya nak sebut malam ni adalah intelligent music. Music tu adalah intelligent rupanya. Ada orang memang dia born to be a singer, dia dilahirkan untuk jadi penyanyi. Dia tak boleh dengar lagu, dia memang suka dengar lagu. Sebab tu silapnya kalau orang nak patentkan semua orang dengan satu pattern. Sebab tu saya cukup marah kalau orang cakap tentang agama ni, dia cakap hanya satu pattern. Kena jadi soleh, tak boleh dengar muzik, mereka hendaklah baca Quran. Sebab bukan semua orang otak dia kuat untuk menghafal Quran. Allah jadikan ni pelbagai mula warna supaya kita ni boleh gunakan setiap bidang dengan betul. Yang silap ni boleh kita paksa. So muzik dengan anak-anak ni, bukan saya ada anak, orang tua pun sama. Sebenarnya cuma orang tua ni dia suka ada denial syndrome. Dia pun minat etiket tapi dia tak tunjuk, betul tak? Kan saya salah semua ni. Dia pun minat sebenarnya Hel Amir, betul tak? Tuan-tuan tak minat lagu macam ni?
Minat. Jadi maknanya dia pun minat, tapi sebab dia saja nak tunjuk dia orang agama, jadi muzik-muzik semua dia larang lah, sia-sia lah. Kalau buat juga dia tak apa kena lah, kita ni tua dah, patut banyak ibadah. Tuan-tuan, Imam Farabi mati dengan mencipta alat muzik yang bernama gambus. Gambus tu hatta gambus, tuan-tuan, alat muzik. So kalau Islam boleh memberikan ruang kepada muzik, kenapa kita nak tutup ruang tu? So tajuk kita malam ni bila sebut pasal hiburan dan anak muda, lagu dengan anak muda, tak ada satu dalil pun tunjuk yang mengatakan muzik ni haram, tak ada. Kita kalau cakap pasal agama mesti murajaah kita, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kamu bertelaga mesti balik pada Allah dan Rasul. Mukadimah malam ni hiburan tu haruslah. Dan dapat pahala pun. Kita sambunglah pasal nama pun sembang santai. Macam mana dapat pahala tu kita sambung kemudian lah. Allah. Okey, kita serahkan kepada Encik Puan Haliza. Saya tambah sikit, beliau bukan seorang pengarah urusan, pengarah urusan Haliza Helmi Production, betul? Itu lama punya. Jadi nanti kalau untuk yang baru, yang Puan Haliza pun sudah dikenal dengan aktiviti kemanusiaan. Bukan seorang duta aman Palestin, Mapin, apa lagi? Saya untuk benda tu saya serahkan kepada Encik Puan Sila untuk terangkan apa yang basically nak bagi apa nama? Eliza boleh? Yang Eliza nak buat sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita, doktor dan juga ahli panel lama Ustaz. Last kita forum dekat masjid juga. Pasal hiburan juga kot rasanya Ustaz. Jadi kita nak tunggu Ustaz dia yang menyanyi tu. Mesti ada selit juga. Ustaz dia kalau ceramah dia mesti ada selit nyanyi. Itu tarikan dia sebenarnya kan. Sebab bila wallahualam tapi bila sebut pasal hiburan, manusia ni kan fitrah. Dia kesukaan hati dia tu benda yang boleh menghiburkan. Ada setengah orang hiburan dia main bola, tengok World Cup, itu hiburan dia. Ada Masya Allah orang punya hiburan dia memang baca Quran, Masya Allah. Sebab waktu saya dekat Yaman Tarim, ada seorang ulama ni, dia punya maknis dia baca Quran tu sampai dia rasa macam ada madu dekat mulut dia. Jadi mereka khabarkan pada kami saat tu, sampai waktu siang dia tak dapat nak baca Quran sebab dia rasa macam keluar manisnya madu dekat mulut dia. Betapa dahsyat Allah bagi rasa manisnya dia membaca Al-Quran. Ada orang rasa hiburan macam tu, ada hiburan dia adalah lepak kawan-kawan, makan teh dan sebagainya kan. Termasuklah juga dalam nyanyian, tengok cerita dan sebagainya. Jadi macam saya sendiri pun saya tak pernah terfikir akan masuk dalam industri seni. Memang tak pernah terfikir. Tapi bila Allah bagi saya masuk dalam satu reality TV, saat itu lepas dah masuk reality TV, dah habis semuanya, saya terfikir, apa sebenarnya tujuan Allah letakkan saya berada dalam industri seni? Untuk apa sebenarnya? So dia adalah fasa-fasa yang Allah bagi ujian yang saya rasa macam aku ni pergi menyanyi, balik dapat duit, lepas tu pergi menyanyi, balik dapat duit, enjoy dengan kawan, itu je ke? Ataupun ada benda yang Allah nak suruh kamu pergi masuk dalam industri seni sebab dia kamu ni menjadi orang yang orang kenal, dan jadilah seperti mana Nabi kata, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang memberi manfaat kepada orang lain. Dan saat itu Allah memperkenalkan usrah fitrah. Dan saya memang tak kerti apa pun, Masya Allah, kalau nak cakap pasal ilmu agama ni memang sangat-sangat kurang. Dan bila tertubuhnya usrah fitrah, kita belajar macam mana sebut bismillah, ambil wuduk. Dan usrah fitrah itu adalah rakan usrahnya rakan-rakan selebriti. Dia memang saja buat tertutup khas untuk selebriti supaya selebriti ini tak segan bila nak bertanya. Dia boleh terbuka. Dan saat itu, Alhamdulillah, para guru dan juga ustaz-ustaz ini makin memahami kategori selebriti, dan selebriti pun Masya Allah mendapat banyak ilmu daripada guru-guru kita. Jadi dah Alhamdulillah kita tengok sekarang ni makin berkembang dari sudut orang belajar agama, dan bukan saja belajar, sekarang ni dah mula untuk menjalankan tugasan dakwah itu sendiri. Man qala la ilaha illallah fahuwa da'in. Barang siapa yang mengucap kalimah la ilaha illallah, kita merupakan pendakwah.
Memang kita takut sangat, macam siapalah kami untuk buat sharing, nak cakap pasal ilmu. Kami pun sedikit sangat beramal pun belum lagi. Tapi saya teringat satu kata-kata Imam Hasan Al-Basri ada mengatakan, apa kata Imam Hasan Al-Basri? Dia cakap begini. Dia cakap, tulisan dia lah yang saya baca tu. Dia kata, aku menasihati kamu bukan kerana aku paling soleh di kalangan kamu, bukan kerana aku paling baik di kalangan kamu. Aku ni pernah melampaui batas. Dan sekiranya seseorang itu hanya mampu berdakwah apabila sudah cukup ilmu, maka tak adalah pendakwah dan sedikitlah orang memberi peringatan. Jadi di sini bila saya baca ayat ini, maknanya Allah nak bagi tahu setiap daripada kita ini menggalas tanggungjawab untuk amal ma'ruf nahi munkar. Alhamdulillah. Jadi di situ Allah dah buka jalan daripada pergi usrah. Allah memperkenalkan untuk buat misi-misi kemanusiaan. Sebab apa yang kita dapat dalam rezeki ilahi sini ni, ada perjuangan-perjuangan lain yang perlu kita ambil prihatin untuk kita membantu orang lain. Man la yarham la yurham. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengasihi, macam ni? Siapa yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi. Lebih kurang macam tu. Jadi kita nak dapat kasih sayang Allah, kita kena memberi dulu. What you give, you will get back more. Jadi kat situ, Masya Allah, Alhamdulillah, bila orang panggil macam saya forum doktor ataupun sharing-sharing lah, bukan ceramah macam Ustaz tak, nak ambil tu segan, tapi fikir okey, aku balik kat sini mesti aku akan dapat ilmu daripada para guru, Ustaz, malah orang-orang yang bertanya, yang berhadapan saya ni ibu-ibu, ayah-ayah yang jauh lagi pengalaman yang hebat, banyak lagi ilmunya. Jadi saya yang kerdil ini ambil macam, okey, mungkin kalau saya ada silap cakap, Ustaz akan betulkan. So maknanya benda tu kena jalan sampailah, mudah-mudahan apa yang kita cakap ini, mulut paling dekat dengan telinga, kita lebih beramal dengan apa yang kita buat. Wallahu'alam bishawab. Ustaz tak doktor. Ustaz jugalah, insya-Allah. Doktor, amin. Ustaz. Bukan doktor? Saya bukan ustaz dan saya bukan doktor. Maknanya masya-Allah rupa tu dah ada dah. Doktor ustaz. Dua pangkat tu. Saya tanya Ustaz Zul tadi, siapa yang doktor ni? Ustaz dah nampak doktor ke? Saya orang biasa je. Insya-Allah. Hebat di sisi Allah, insya-Allah. Nama Amin. Nama saya Syarul. Oh, nak kena nama Amin. Saya kerja sebagai real estate agent di rumah kawan dengan kawan. Oh ya. Saya kenal Ustaz Zul ni, dia pernah datang office saya. Dia buat ceramah sikit di Progress Property kat Silongsel. Mungkin dia kawan dengan Kabir dengan semua. So daripada situ saya terus tengok YouTube dan saya follow sampai sekarang. Jadi kalau sebenarnya bukan saya pun yang waktu ditugaskan untuk jadi ustaz. Just masa nak kita buat raya ni, tak ada orang ustaz yang dapat. Jadi the first one yang saya ingat memang Ustaz Zul lah. Sebab pada saya Ustaz Zul ni saya letak ranking agak tinggi dan saya minta kawan-kawan kat sini kalau boleh promote, kalau ada yang kita tinggi ke, tolong panggil. Sebab saya bukan disekat seorang ustaz yang biasa. Pada saya seorang ustaz yang berjiwa besar, yang kita pasal tak, kalau benda yang baik, kalau macam putih, kalau Melayu kita dia kurang. Tapi kalau you bagus, I kena cakap you bagus. Tapi kalau you tak bagus, dia cakap belakang. Betul Ustaz? Nanti itu adab. Daripada saya, kalau dia bagus, saya kena promote. So simple as that. Sebab saya pernah duduk dekat UK sejak masa banyak. Dia memang very cakap generous dengan dia punya pujian. Jadi memang kita dia kurang sikit. Jumpa kita, saya tak boleh cakap banyak dia marah kat saya. Alhamdulillah. So saya pulangkan balik pada Ustaz, macam mana yang kita rasa nak dapatkan hiburan tu yang daripada harus tu boleh jadi sunat, dia dapat pahala. Apabila kita bercakap tentang hiburan, sebenarnya orang yang mempatentkan hiburan itu jadi macam tak betul. Dia sebenarnya hiburan ini ibarat pisau. Kalau bila orang tanya kepadanya hukum menonton wayang, dia kata hukum harus tengok wayang ni. Cuma apa pengisian wayang? Sebab tu kaedah sebenarnya al-aslu fil asya'i. Asal satu benda tu semuanya harus. Hatta yaluda dalil ala al-tahrim, hingga tu ada perkara yang membabitkan dan menunjukkan dia haram. Mudah contohnya, muzik ni jadi macam ni
adalah kerana kebanyakan orang yang involved dengan musik, dia akan terbabit dengan dada. Dia akan terbabit dengan maksiat, dia akan jadi penzina, dia akan minum arak. Sebenarnya yang haram itu, yang musik itu tak haram. Oleh itu hari ini, zaman sekarang ni saya kira musik dah tak berapa nak jadi isu sangat. Kebetulan ada artis kita yang berusaha keras kembali pada jalan agama dan menuntut aurat kembali kan. Jadi kondisi sekarang ni menunjukkan orang dah boleh terima. Cuma dulu orang tak boleh beza. Orang hanya cakap secara general muzik itu haram. Atau faktor kerana bercampur dengan maksiat. Bahkan seorang ulama dalam kitab Al-Mufassal fil Ahkam al-Mar'ah wa Baitul Muslim, Dr. Abdul Karim Zaidan, dia ulama-ulama hebat lah. Dia sebut satu perkataan, bila orang tanya apa hukum wanita menyanyi dan alat musik, dia kata harus. Cuma problemnya adalah zaman sekarang, kata dia. Dia tulis masa kitab tu, problemnya adalah zaman sekarang, muzik itu bercampur dengan maksiat. Bila buat konsert, campur lelaki perempuan. Bila pergi konsert, mesti ada apa benda-benda haram. Sebab kali kita tengok mana-mana artis yang pernah kita jumpa dari Islam, dia kata, Ustaz, saya masa tengah glamour tu Ustaz, orang perempuan buka baju tunjuk ke saya supaya tanda tangan di atas dada dia. Bukan Safi Ilyas, hak perempuan betul juga. Dia minta supaya dibuka baju supaya ditanda tangan di atas dada dia. Ini di Singapura Ustaz. So benda-benda demikian sebenarnya yang mencemarkan. Tapi kalau kita tengok perjuangan musik sebenarnya sangat bagus di Indonesia. Macam Rhoma Irama kan? Rhoma Irama dia bagus. Lagu dia nasihat. Lepas tu kita kata hari ni yang kena dibuat adalah celup orang dengan celupan agama. Itu saja. Kalau celup orang dengan celupan agama, menyatakan Pusrah Fitrah membantu artis untuk jadi lebih baik, nyanyi lagu lebih bagus. Maka jadilah ada kumpulan musik yang buta baru ni dikatakan Khalif Baskes. Doktor ingat kita Khalif Baskes ni dia orang buta. Saya tanya main musik sejak bila? Daripada kecil lagi. Dia orang buta. Takkan dia orang nak buat benda lain. Dia hanya reti main musik dengan urut orang. Takkan tuan-tuan nak suruh dia orang supaya terlibat dengan benda yang susah dia orang nak buat. Dia hanya tahu pada musik dan hanya tahu mengurut orang. Dia kata Ustaz siang mengurut orang, malam main musik. Tengok dia orang main tu, dia petik gitar tu macam dia orang celik. Gitar hak celik pun boleh tentu boleh main macam dia orang. Tapi lagu yang dipersembahkan adalah lagu-lagu berkenaan dengan kebaikan, tentang ayah, tentang ibu. Sebab tu cuba tuan-tuan klasifikasi balik. Tak percaya balik dengan lagu, cuba sebut apa lagu yang haram dan apa lagu yang halal. Haram tu sebab lagu ke haram tu sebab penyanyi tu? Contoh-contoh. Tuan-tuan dengar lagu Awi. Kau masih ku cintai sungguh dari awal dulu hingga hari ini. Aku pasti, seyakinnya pasti engkau satu untukku. Kau masih dari hatiku. Apa yang haram? Yang haram tu sebab orang tengok Awi nyanyi. Lagu tu cerita pasal isteri yang dikasihi, isteri yang dicintai, kasih pada isteri. Cuma hari ni ada satu pattern orang buat. Lagu mesti nasyid. Nasyid baru Islam. Supaya kita nak bagi tahu Islam tak pernah kelas ini nasyid ke, ini rock ke, tak. Yang penting kandungan lagu tu dan penyanyi tu bawa macam mana. Bila penyanyi tu betul lah. Haliza dia akan menyanyi sebentar lagi. Dia akan sebut lagu-lagu yang dia akan nyanyikan. Takkan kita nak bantah nyanyian dia, sedangkan dia menutup aurat elok. Dia nyanyi pun lagu yang bagus. Cuma kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan ada masalah dengan Haliza sebab tengok dia nyanyi, itu tuan-tuan. Tuan-tuan tengok tiba-tiba, aku tak boleh geram Haliza ni. Asal macam nak nikah. Itu tuan-tuan. Masalah tu bergantung pada tuan-tuan, bukan Haliza, tuan-tuan. Dia Haliza menyanyi tak ada masalah sebab dia bukan menseksi, dia menyanyi, beza tu. Jadi kalau tuan-tuan yang problem, orang problem ni macam ni lah. Apa hukum tengok lembu? Tengok lembu tu harus. Tapi kalau dia seorang yang ada masalah, haram atas dia. Tak faham tuan? Hukum tengok lembu harus. Tuan-tuan buat korban ada lembu, tengok harus tak harus. Tapi tuan-tuan seorang yang steam tengok lembu, haram. Nak cerita bagi mudah faham tuan-tuan.
Orang sini sore sangat serpayah nak ceramah ni. Nampak macam tak menyambut, takut. Dari mana dia nak cerita bahawa itulah maksudnya bila benda itu haram. Oh, kira haram. Kalau tak haram, tak dikata haram. Benda ni sebenarnya hari ni orang nak makin clear bila tengok contoh. Bila tengok contoh dia akan makin clear. Tapi kalau tak tengok contoh tak clear lah. Jadi kesimpulannya muzik tidak haram. Alat muzik tidak haram. Nyanyian tidak haram. Macam mana digunakan nyanyian tersebut? Kebetulan satu zaman dulu bila orang menyanyi maka dia akan membabitkan benda haram. So tugas kita bersihkan benda haram tu. Wallahualam. Terima kasih Ustaz atas penjelasan yang panjang lebar. Tak, cuma masa saya nak buat benda ni, saya dekat nak panggil yang main muzik sikit, yang basker semua. Dekat situ pun macam ni pun macam ADK pun masih okey ke buat tak masih. Kita kena tanya Jais dulu ke tak. Tapi benda tu masih ada. Benda tu masih even ada dalam ADK lah. Tapi macam pada saya pun kalau dia kata kalau boleh tak boleh, kuring nanti saya nak video hujah. Ada setengah orang yang boleh buat, setengah tak boleh buat. Jadi kita nak kira. Semalam pun bos saya pergi ada Ameng semua ni, ada 10 artis jom Majlis tu. saya Islam juga kita. Dia sebenarnya tak ada masalah. Sebenarnya kita takut bermula sebab tak pernah buat. Tapi percayalah, tuan-tuan buat sekali, tuan-tuan panggil Amir, tuan-tuan panggil Syam Kamikaze, tuan-tuan main gitar, tak ada komen, okey? Dia tunggu komen. Dia sebenarnya bukan takut hujah syariah pun, takut ada yang tak faham main serang. Dia tahu pasal main serang Nazir, tu ya. Main serang pengurusi masjid, tu pengurusi tak tahan, aku dah habaq dah, mereka tak dengar. Pengurusi yang takut, sebenarnya orang lain tak takut. Takut diserang, tu ya. Dia sama ya, pengurusi bukan tak dia kahwin dua, takut diserang, tu saja. Tak ada hujah apa, tak ada hujah syarak apa, tu ya. Aliza, apa mau? Tak, sekarang ni sibuk apa Aliza? Aktiviti lagi fokus kan? Aktiviti saya baru balik daripada Jakarta untuk syuting SIS TV9. SIS TV3, sekarang dah tukar ke TV3. InsyaAllah lepas ni pergi ke Brunei dan kemungkinan Turki adalah beberapa tempat untuk kita berjumpa dengan inspirasi-inspirasi yang boleh kita bertanya lah. Contohnya macam dekat Jakarta kita bertemu dengan Lily Zubedi yang merupakan muslimah yang dipanggil untuk memperagakan baju, kira macam ada macam-macam jenama hebat, macam Chanel, Dior, Dolce Gabbana, tu ada yang muslimah dipanggil untuk pergi kat sana. Tu yang saya buat tersentuh, ya Allah, Masya Allah. Mereka menyebabkan, tak silap saya, Chanel pun dia kena design pakaian tutup aurat waktu tu. So kita rasa macam bangga sangat. Ini antara dakwah yang kita tak mampu buat macam mereka fashion ni buat, sebab dia keturunan Yaman, Iraq dan juga Arab. Dan memang ayah dia Masya Allah kira macam ustaz juga, anak dia pun dia tengah bagi hafaz Quran. Tapi apa yang dia buat ini membuatkan kita tak sampai ke peringkat international, tapi dengan pakaian dia memang jubah yang longgar, yang cantik, tudung dia memang betul-betul tutup aurat. Kita rasa Masya Allah hebat sangat dia. Dan waktu kita nak beli pakaian solat, dia ada jual terko, baju. Mereka fashion ni sangat pemurah. Dia kata ambil je. Kita risau, ambil je kan, nanti kita ambil sampai habis dia punya putih kan, dah ambil aja. Kita ambil je. Bila kita nak cakap pasal misi kemanusiaan pun kita nampak betapa dia ni sangat excited nak tahu tentang misi kemanusiaan. Jadi ni antara ciri-ciri yang macam kita kena contohi. Kan tanya, sebab kita bagi banyak hadiah kat kita orang tanya apa favourite dia dekat staff dia, so that kita pun nak bagi hadiah dekat dia. Sekali orang kata favourite dia adalah baca Quran. Masya Allah, favourite mereka fashion Bibi Zubedi adalah membaca Al-Quran. Itu memang betul-betul buat lagi touching lah, menyebabkan kita rasa macam kita buat contohnya sharing, ceramah, dia orang mungkin mereka fashion, orang tengok mereka fashion, update sangat, tapi masa lapang rupanya dia orang yang suka baca Quran dan suka sangat bersedekah rupanya. Lagi Masya Allah, dia buat macam tu. Ustaz nak cakap tambah lagi? Azam. Macam tu je. Masak juga ni.
Tapi kalau wajib kau WhatsApp aku. Kami tadi ni kalau kau buka ni lah, saya boleh tak? Kau boleh keluar kau tengok lah apa yang keluar ni. kalau ada orang kat sini just masuk sama. Yang seperti saya cakapkan tadi, kalau ada apa-apa nak bertanya, dekat tengah ni ada satu mic boleh pergi berdiri dekat situ, nanti saya akan take the queue lah, nak bertanya soalan, saya boleh stop. So pergi dekat situ at any time, kalau nak tanya. Ataupun kalau malu boleh pergi dekat Spread Salam 360, pergi dekat Facebook, just type Spread Salam 360 ya. Sebenarnya Spread Salam 360 ni saya buat untuk kita dakwah, saya buat sikit dakwah yang boleh sudah seorang. Tapi cuma bila buat kat sana untuk kita cakap dengan 3 orang, kita cakap pasal Islam tu agak susah. Kebanyakan yang datang dengan cakap kita orang putih orang sini tak, tapi bila saya buat dekat sini, saya share dekat Facebook apa semua, saya tengok banyak jiran-jiran Cina saya tengok bila saya cakap pasal Islam, saya panggil revert. So daripada situ saya terasa macam sebab kita nak cakap pasal Islam tapi kita malu, kita tak tahu. Jadi bila saya buat kat sini, saya share dekat komuniti punya tu, dia tengok kita pasal Islam. Jadi sedikit sebanyak saya rasa saya dah buat cerita pasal Islam kepada dia orang. Memang itu salah satu sebab saya buat ni, dan akan sebanyak buat program untuk sampaikan tu lah. Daripada kat situ ramai orang bertanya dan jiran yang bertanya pasal Islam, alhamdulillah. Dan daripada kat situ kita dapat sampaikan apa yang kita buat kat sini. Baiklah, untuk teruskan Ustaz ke Ustaz? Kita santai kalau santai. celah ya. Boleh tak ada masalah Ustaz. Rizal pun boleh bercelah kalau nak, no problem. Kalau saya tengok yang Rizal sebut tadi, saya yakin satu hari orang-orang tak Islam akan tolong Islam untuk bawa benda-benda yang orang Islam tak berani buat. Orang tak Islam akan buat benda-benda yang orang Islam masih konflik nak buat. Muzik, sukan, fashion, filem, ini konflik yang orang Islam sedang bertarung untuk buat. Cuba sebut filem yang kena mengena dengan Islam, tak ada. Cuba sebut pakaian sukan yang kena mengena dengan Islam, tak ada. Cuba sebut fashion yang orang Islam buat dan diperagakan di depan orang ramai, tak ada. Buat baju kurta ramai. Buat filem tapi lebih pattern yang berbentuk pakai tepiah ramai. Tapi bila bercakap tentang sukan, tak ada siapa yang patternkan pakai sukan. Saya berani sebut ni sebab Nike dah patternkan tudung hijab Nike. Hijab Nike itu dibuat kerana permintaan satu orang ahli pedang
yang berlawan pedang. Dia ni wakil daripada US. Allahumma salli, apa nama dia? Tak mari nama dia pula. Ni ingat dia mana? Ha? Ibtihaj namanya. Ibtihaj ni dia kalah dalam lawan pedang sebelum Donald Trump menang. Dia ini di antara orang yang sangat komit, dan wartawan banyak mengambil gambar dia masa Olimpik dulu sebab dia wakil US. Dia bukan orang yang daripada luar masuk ke US. Dia memang born in US. Dia pakai tudung, dan Nike tengok dia ada keperluan, Nike buat satu hijab yang boleh masuk angin, keluar angin, tapi tetap mematuhi syarat dan memakai tudung sebagai muslimah. Dia launching hijab ini menyebabkan muslimah pakai hijab untuk bersukan. Orang Islam nganga tengok, dan orang Islam tak berani buat. Ada ni hijab untuk orang bersukan. Sedar tak sedar, tuan-tuan tengok Piala Dunia. Kata tuan-tuan pun tak tengok, boykot habis semua benda ni. Tuan-tuan tengok tak Piala Dunia? Tengok, baru nampak rasa orang sikit tuan-tuan. Kan? Tuan-tuan, Belgium dah menang. Tuan-tuan, tadi semalam Rusia kalah dengan Croatia, ya? Ya. Dan France pergi ke depan. Sedar tak sedar ada 7 player France orang Islam. Belgium ada 4 player orang Islam. Islam ada di mana-mana, tapi mereka tak berani nak tunjuk mereka Islam, sebab tak ada siapa menyatakan mereka buat kerja itu sebenarnya mereka sedang buat kerja Islam. Sebab orang Islam masih patternkan kerja Islam ni, dia kena nampak Assalamualaikum, dia kena nampak ya Syekh, ya Habibi, ya Maulana. Sebab tu saya kata satu hari, percaya tak, bila Hilza cerita Chanel nak ambil Dior nak ambil, tandanya mereka boleh nampak pada hijab itu, pada pakai tudung itu, ada kegemaran orang yang mereka boleh jual. Sebab tu saya kata hari ni, saya minta perasaan open. Sebab tuan-tuan bekerja, saya rasa tuan-tuan tak, bukan semua ustaz tu dah tak ada. Tak ada. Tuan-tuan terlibat banyak benda. Tuan-tuan bisnes juta-juta. Tapi bila bercakap tentang agama, kita nak bagi keluasan sikit pada agama ni, biar agama bernafas. Sebab tu bila abang sebut tadi pasal berkenaan dengan anak dia minat musik, saya lagi dahsyat, ada satu orang mai tanya soalan, Ustaz, anak saya minat bukan saja muzik, dia buka terus dalam rumah ni studio, mini studio dia. Dia minat muzik yang berbentuk, ialah anak muda kita minat sekarang ni, apa nama nak kata hal ni, beatbox atau apa muzik. Gitu. Tapi dia suka. Dia suka muzik disco ni. Kan? Tuan-tuan suka tak suka, tuan-tuan buka radio, anak-anak kita akan nyanyi lagu-lagu ni. Tadi saya pun dengar satu lagu yang saya dengar pun saya tak tahu apa lagu ni. Nak ke tak nak, lepak mama. Nak ke tak nak, lepak mama. Tuan-tuan dengar lagu ni? Kalau tuan-tuan buka Ikim tak dengar lagu ni. Nak ke tak nak, lepak mama. Nak ke tak nak, lepak mama. Sampai habis lagu macam tu. Dia tambah lagi, kalau tak nak sila meninggal. Kalau tak nak pergi meninggal. Saya cakap budaya. Kalau kita rasa kita buat apalah budak-budak ni, apa nak jadi, cuba kita ambil macam mana aku nak counter benda ni. Sebab tu pertama sekali para asatizah, orang agama ni kena open sikit lah. Kalau orang agama pun sempit, sebab Islam mudah. Al-amru idza daqat tas'a wa idza tas'a daqa. Islam ni kalau sempit sangat, dia kena buka sikit. Dari mana dia nak langgar syarak. Tapi kalau luas sangat sehingga larang, dia kena sempitkan sikit. Itu kaedah Islam. Kalau nampak lagu tu sampai tahap orang jadi lama tak ingat semayang, sempitkan sikit. Tapi kalau sampai hiburan tak boleh menyebabkan jiwa tension, bukalah sikit. Sebab supaya anak-anak muda kita mari. Tajuk malam ni pun adalah untuk muzik di sisi anak muda. Saya tengok tak berapa muda yang main malam ni. Jadi tu problem dia. Sebab anak muda cukup takut melangkah tempat ini. Cukup takut. Sebab dia tidak dapat open tu. Itu yang saya sebut. Panjang pula. Itu salah satu saya letak bilang. Kebetulan memang ada orang tanya pun soalan ini memang sangat basic. Kita layan juga. Soalan ini biasa Ustaz. Dia tanya cakap selalu perempuan tu aurat tu macam menyanyi. So macam mana Ustaz? Bagi sikit lah. Ada orang tanya dekat dalam. Ya, terima kasih soalan tu.
Adakah seorang perempuan ini aurat atau tidak? Dia ada khilaf di kalangan ulama. Hampir banyak ulama yang mengatakan seorang wanita itu aurat. Sebab mereka berpandukan pada satu ayat, fala tafdha'na bil qaul. Janganlah orang perempuan itu melunak-lunakkan suaranya. Tak boleh lunak-lunakkan suara ni. Tapi ulama menguraikan, ulama mutaakhir ni bagus menguraikan maksud ayat itu. Bukan yang melunak-lunakkan suara. Khuduk ni bukan melunakkan. Khuduk ni maksudnya menseksikan suara. Saya kena urai benda tu. Sebab kalau dulu bila sebut ayat ni, orang perempuan bukan saja tak boleh menyanyi, orang perempuan forum pun tak boleh. Tuan-tuan, orang perempuan masuk tilawah Quran pun tak boleh kalau ikut panduan ayat ni. Sebab tu ada negeri tak hantar wanita pergi tilawah Quran. Tak apa lagi makcik-makcik yang berjanji, yang mereka buat kelas berjanji, pergi rumah orang kenduri. Sini saya tak tahu lah, kalau di kampung saya makcik-makcik ni pakai baju pattern. Baju tu mahal dah. Seorang baju 160 nak buat baju ya. Tuan rumah bayar RM60 lah. Tapi pergi buat berjanji ni, tiba-tiba orang kata haram, tak boleh seorang aurat. Pasal apa ayat ni? Jangan khuduk-khudukkan suara. Lepas tu saya kata hurai ni tak betul. Khuduk ni bukan maksudnya melunakkan suara. Khuduk ni maksudnya adalah menseksikan suara. Menseksikan suara tu haram. Kalau tanya soalan, Ustaz, ada soalan. Memang jangan apa. Kalau menyanyi memang dia kena melunakkan suara, pakai menyanyi keras. Betul dari ilmu tasawuf ada bab ni. Tapi tasawuf kena faham. Tasawuf bukan hukum. Kita hidup berpandukan hukum. Tasawuf untuk mereka yang memilih untuk jadi lebih baik. Betul, tak minat dengan muzik tak ada problem. Tapi tak boleh claim orang lain kena jadi macam kita. Tak boleh. Kita kena raikan orang yang tak mau cara kita. Aku tak dengar muzik, kau pun tak boleh dengar. Tak boleh. Aku tak dengar muzik sebab aku tasawuf. Kau teka izinkan, silakan. Ini kaedah dia gitu. So, orang perempuan nyanyi ni boleh. Bahkan Imam Ghazali baca kitab bagi Hafilah, kitab Ihya Ulumuddin yang kita jadikan panduan kita dalam bab tasawuf ni. Ihya Ulumuddin dalam bab simak, dalam bab mendengar nyanyian. Imam Ghazali sebut suara wanita adalah harus dia bernyanyi di depan laki-laki yang ajnabi, yang bukan mahram dia. Boleh. Tak ada salah. Habis tu kalau dia nyanyi orang tu selaru, yang selaru kata Imam Ghazali dia tu yang haram. Orang lain tak haram pasal tak selaru. Kan? Dia seorang selaru, dia haram. Orang lain tak haram. Jadi ceritanya adalah hampir kebanyakan ulama mutaakhirin yang paling real sekali, Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia pernah pergi di Palestin. Ada satu penyanyi perempuan Palestin. Dia nyanyi lagu, tuan-tuan. Dia nyanyi saja, pemuda-pemuda dengar dia nyanyi, bangkit nak berjuang bunuh Israel. Dia nyanyi depan Qaradawi, suaranya sedap. Dia nyanyi depan Qaradawi tak bantah. Sebab nyanyian dia memang merdu dan lunak, tapi membangkitkan semangat jihad. Itu kita kata bahawa apa yang kita nak buat. Sebab tu saya nak tanya, saya nak dengar Harizal nyanyi. Tak tengok tuan-tuan selaru ke tak? Kalau tuan-tuan cabut kepiah, biar tuan-tuan balik awal. Tapi kalau tuan-tuan tak selaru, maka nyanyian itu tidak ada masalah. Itu maksud dia. Jadi ada dua pandangan. Saya memilih untuk memakai pendapat yang mengatakan seorang wanita bukan aurat. Sebab kita bukan nak jadikan wanita ni perangkap. Kita nak mereka boleh buat banyak benda. Kalau seorang tak boleh baca berita pun tak boleh. Kalau seorang baca berita, dia kena ada intonasi dia. Takkan dalam berita ini tak boleh, dia ada intonasi dia. Kalau dengar tu memang sedap. Tuan-tuan, Assalamualaikum. Tuan-tuan pernah dengar DJ? Sedap. Mereka bercakap sedap. Wanita kena musabaqah Quran, bila tilawah Quran sedap. Sedap tu tak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah apabila menseksikan suara. Menseksikan suara, bercakap pun haram. Jangan seksi dah. Lunak kan tak? Itu hukumnya. Wallahu a'lam. Memang antara soalan yang sangat-sangat popular. Tadi pun banyak juga yang tanya macam mana. So terima kasihlah menjawab soalan tu. Alhamdulillah. Saya dah jadi moderator. Saya sebenarnya betul ada beza antara lunak dan seksi. Saya ada takrifan tu lah.
Tapi kalau orang tu nyanyi, ada satu lagu Makhluk Tuhan Paling Seksi, tajuk dia. Tu kalau macam tu macam mana? Memang lagu dia begitu. Makhluk Tuhan Paling Seksi. Boleh ke tidak? Sama Indonesia kan? Ines Monica. Ya, tu lah, tu bayarlah. Apa nama? Monica Ines. Ha? Siapa? Krishna. Dan dia apa nama? Allah tak ingat nama. Tak ada lah. Saya pernah dengar lagu ni. Dia sebenarnya, itu kita kata tadi, ada pula lagu yang dikaitkan macam mana. Kalau lagu tu lagu cinta, tak ada masalah. Lagu tu lagu berkenaan dengan sayang pada seorang, tidak ada masalah. Lagu jenis apa pun tak ada masalah. Yang ada masalah bila melanggar syarak saja. Apa langgar syarak? Bila ada bunyi-bunyi seksi tadi. Sungguh ku tak mampu menanggung rindu. Dia bahaya. Dia kena buang tu, okey. Kalau sungguh ku tak mampu menanggung rindu Allah, tak apa. Itu kita kata benda ni semua kena imbang. Kalau kita nak perubahan, semua kena imbang. Saya banyak kawan-kawan yang saya jumpa, antaranya penulis lirik yang bagus. Saya tak mahu sebut nama dia, tak kita tak kenal. Bagus, dia pernah buat lagu Ella. Dia buat lagu Ella. Lagu Ella tu lagu yang bagus. Lagu pasal ku berenang di lautan, tidak kesepian sesekali. Lagu tu lah, saya lupa dia punya liriknya. Lagu tu Ustaz kita kenal. Lagu tu cerita pasal kita berjuang untuk hidup. Bukan cinta-cinta bodoh ni Ustaz. Cuma sekarang dia tidak willing dah nak buat benda tu. Yang tu kita kecewa sikit bila orang-orang yang dah balik pada Islam tinggalkan. Kita tengoklah lirik yang bagus macam Isabella. Isabella adalah kisah cinta dua dunia. Orang ni pun dah tak maulah tulis lirik. Lagu dia kan lagu Taman Rashidah Utama. Rashidah Utama, sebuah kubur cinta, ku berjalan di dalam hujan. Pernah dengar lagu ni? Itu zaman mana tu? Jadi tak cerita awal-awal. Takkan semua orang di Pondok Landai tak dengar lagu yang baik kan? Jadi ceritanya adalah lagu-lagu macam ni, penulis liriknya tidak mau tulis balik lagu-lagu yang macam ni, lirik-lirik yang macam ni. Saya yakin lah kalau orang yang pernah buat dosa tu counter balik, buatlah lirik yang bagus balik, nyanyi lagu bagus balik, insya-Allah. Macam Liza ada lagu bagus yang anak-anak muda kita pergi mana pun kalau dia nak Islamik, dia nyanyi lagu Liza. La ilaha illallah. Saya nyanyi tak kenal. Tapi dia nyanyi insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Itulah kadang-kadang kita takut. Saya panggil Cik Puan Eliza ni pun pasal kita boleh ceramah, tapi bila ada orang ceramah tu dia boleh nyanyi sekali, dia rasa macam bagi satu kita cakap dan kita buat role model tu dekat situ. Sebab yalah, budak-budak murid pun dia tercari-cari untuk jadikan macam anak saya pun tengah tercari-cari yang ada seorang tu nak masuk industri lah. Jadi mungkin Eliza menyanyi mesti tu masa tengah belajar 2007 lebih lagi. So masa itu pernah belajar sarjana pendidikan, sains pendidikan. Pendidikan dengan sains. Sebab tu kalau keluar tu jadi cikgu sains. Jadi cikgu tapi lepas tu tak jadi cikgu, jadi cikgi lain pula. Parents tak marah kalau macam tu? Alhamdulillah, sebab waktu masuk dalam AF tu mereka antara support lah untuk pergi belajar kat sana. Dan universiti tu pun waktu tu saya ragu-ragu, nak pergi ke masuk AF, dia dapat tawaran ni. Dan ada beberapa lecturer kata masuk AF tu pun nanti kamu akan dapat ilmu yang tak dapat dekat universiti. So saya macam okey, dapat support macam tu, then that's why pergi kat sana. Rupanya ada susunan yang Allah nak susun. Kalau tak, mungkin saya berada dekat satu sekolah je. Tapi sekarang ni Allah punya susunan, kita dijemput oleh sekolah-sekolah di seluruh Malaysia untuk kita buat sharing, berjumpa dengan anak-anak. Kadang-kadang saya akan panggil adik saya yang Ustaz kata di box tu. Kalau sampai tengok Gemar Gegar Berganza, dia Hauni, saya dan juga adik saya, umur dia 21 tapi dia boleh buat lagu, boleh menyanyi, boleh bercakap juga, dia host juga boleh. Dan sekarang ni doa-doakan Ibu Ayah
kita buat satu projek dinamakan projek Fauzan. Okey. Fauzan. Projek Fauzan itu adalah projek untuk mengajak siapa-siapa saja untuk menghafaz Al-Quran. So ni baru testimoni. Kita orang pun tak berani nak review sebab kita orang pun masih dalam proses. So bagaimana kalau macam bacaan yang tak lancar lagi, yang merangkak-rangkak lagi tapi nak hafaz Quran, boleh ke tak? So kalau yang dah baca lancar macam mana pula? So sekarang kita buat projek ini dan sekarang ni tengah recording doa khatam Al-Quran. Dan adik saya tengah recording untuk surah As-Sajdah sebab suara dia dengan bacaan dia dan yang ada ustaz lah akan monitor. Dan ada 4 surah yang kami diberi tugasan untuk hafaz, iaitu surah Yasin, Al-Dukhan, Sajdah dengan surah Al-Mulk. Lepas tu kita akan tasmid dan juga ikhbat dekat guru kita. Dan mudah-mudahan dia berjaya. Kita nak orang duduk nanti beratus semua pegang satu buku gundal kecil. So bila orang tengok, biasa kita kan tengok pun kan, rupanya ramai-ramai duduk tu semua nak menghafaz Al-Quran. Maknanya diorang hafaz Quran, belah sana hafaz Quran. Dan kita kena buat pair. So saya dengan adik saya. Lepas tu La Ahmad, dia dengan isteri dia. Abang Adik, Gemar-Gemar Ganza, dia. So kita semua buat dua. So dia ada teknik dia macam 5 ayat, buat 5 ayat. So cara kita orang recording surah tu pun 5 ayat juga. So kita memang pernah memasang impian sebab kita tahu bacaan kita tak bagus. Jadi macam mana nak menjadikan kita ni lancar baca Quran? Salah satu caranya adalah bila kita hafal macam lagu, dia jadi lancar kan. Contohnya surah Al-Mulk. Kalau selalu kita dengar Syekh Syarif bin Rashid, itu antara yang senang untuk kita ikut. So bila kita dengar tiap-tiap malam, automatik kita terhafal. Macam lagu juga, kami diberi tugasan 1 minggu untuk 2 lagu. Lagu asli dan lagu rap. Punya susah lagu rap tu sebab dia punya lirik Dorezepam Aspril yang kita tak pernah dengar, tapi kita boleh push diri kita untuk hafal sebab kita nak perform. Jadi bila kita rasa macam tu, kenapa bukan dengan Al-Quran? Jadi inilah yang tengah kita buat projek ni sekarang, tengah photoshoot, tengah keluar masuk. Kita dah record doa khatam Quran, dengar lagi tak sesuai, berapa banyak demo supaya yang keluar tu, yang final tu betul-betul menjadi saham akhirat kita dengan ustaz kan. Sebab yang lelaki dah banyak dah. So kita nak the Helmis, maknanya Helmi tu ayah saya. Kalau Allah ambil nyawa nanti, tengoklah dan tak mana. Sebab kami bukan belajar sekolah agama, belajar maknanya mengaji pun tak lancar mana. Tapi mungkin inilah cara untuk Allah bagi kita. Oh, sama. اللهم صل على محمد. الله اكبر الله Solat dulu. Kita solat komen bersama. Apa? Ini nak off ni.
Ni nak tutup dulu ke ni? Cik Syarul. Tutup dulu dah kan? Tekan finish. Nak cakap ni sebenarnya. Saya AJK. Masih juga sebenarnya. Oh, okey. Solat dulu lah. Boleh solat tak? Oh, nanti bagi kat tudung hijau lah. Tu dia tengok ada dua-dua tu tadi. Tu dia tengok tudung dua hijau tadi tu yang saya nak tanya. Biasa ada yang mesti pakai sikat mata. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Yang sebelah sini tadi. Sebelah sini tadi. Saya pun nak tanya tengok Eliza duduk dekat. Ha? Nama dia Aina. Aina. Okey. Cik Aina ke? Cik Aina Okey. Tak boleh tak ya? Sebab saya terkejar terus. Sebab bukan aku balikkan saya tegur dia terus. Belum nak balik belum lagi kan? Belum. Break potong lagi. Oh, bukan orang solat dah sama lah. okey je kot. Sini tak ada orang pun. Kenapa kita dua nak Cepat sikit. Cepat sikit nanti kita nak solat. Sebab tadi orang gambar. Handphone lambat solat. Okey, Eliza nak duduk sini ke sana? Saya jaga kamera. Kita orang tu boleh jadi AJK. Kita orang teman kan? Terima kasih banyak. Boleh. Teman agak. Teman agak. Okey, tak apa. Asalkan dia boleh teman Eliza Jadi Apa kat ambil kan? Air nak. minum dulu air masak tu. Nak air panas. Baik je. Betul lah. Tetamu lah. Tetamu. Jadi cuba Eliza. Air apa? Air sejuk, air kosong, air keluar. Air panas ada air apa? Panas. Ada teh tarik nak kalau tak ada. Oh, suka teh tarik nampaknya. Air sejuk maksudnya sirap. Boleh. Kalau ada teh tarik lah. Bang, saya boleh tahu ni. Boleh pakai ni. Boleh? Cuma lapik dia tak ada. Boleh? Eliza nanti siapa nama? Tak. Aina. Okey. Terima kasih. Jaga. Ya, saya. Kenapa?